Ya, Alhamdulillah kita bersama dengan dua orang narasumber kita untuk segmen kesihatan pada pagi ini, iaitu bersama dengan Yang Mulia Puan Dr. Siti Rosmawati binti Haji Mat Yusof, merupakan pegawai Perubatan Kanan, dan juga bersama dengan Yang Mulia Puan Dr. Rohayati binti Haji Muhammad Taib, merupakan Ketua Perkhidmatan Pediatrik. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, gembira rasanya kita Alhamdulillah. dapat bersama dengan Yang Mulia Dr. Siti Rosmawati dan juga Yang Mulia Dr. Rohayati pada Rohayati. pagi ini memperkatakan satu tajuk yang cukup hangat diperkatakan pada ketika ini, program vaksinasi COVID-19 bagi remaja 12 tahun ke Ke atas, atas, ya. ya. Pertama sekali selamat datang ke Rampai Pagi kami ucapkan buat Puan Doktor berdua, dan kita mulakan segmen wawancara kita secara virtual ini dalam ruangan segmen kesihatan. Terlebih dahulu bersama dengan Yang Mulia Puan Dr. Siti Puan Dr. Rohayati. Puan Dr. Rohayati terlebih dahulu, ya. Baik. Kita bersama dengan Terima Dr. kasih. Rohayati, ya. Jadi berkenaan dengan Ya, vaksinasi bagi remaja 12 tahun ke atas ini, sekiranya lah kan golongan kanak-kanak dan remaja tidak sering mengalami penyakit teruk dengan COVID-19 ini, kita ingin mengetahui ni mengapa mereka ini memerlukan vaksin COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalannya. Di sini saya ingin menekankan bahawa virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 adalah virus yang sangat cepat merebak, dan di kalangan, terutama sekali di kalangan para remaja dan belia. Dan walaupun gejala atau simptom yang didapati pada golongan ini adalah ringan, walaupun begitu, ada juga setengah daripada kalangan belia yang boleh mengalami gejala-gejala yang serius menyebabkan hospitalization, serious infection ataupun kematian juga. Dan di kalangan ini adalah para belia yang mempunyai masalah-masalah perubatan, dan juga para belia yang memang sememangnya sihat, dan juga telah didapati sebagai satu kesan sampingan COVID-19 yang telah terdahulu terjadi pada seseorang yang mengalaminya adalah penyakit long COVID, dan ini boleh dialami oleh seseorang dan juga golongan remaja, di mana simptom-simptom boleh terjadi secara berpanjangan. Satu di antara juga gejala yang sangat merungsingkan di kalangan kanak-kanak dan remaja adalah dinamakan multi-system inflammatory disease or syndrome in children, yakni kesan daripada previous atau COVID-19 yang terdahulu, yang boleh menyebabkan radang pada seluruh badan para belia dan kanak-kanak. Ini jarang terjadi, tapi mungkin dalam 1 di antara 1,000 para belia dan kanak-kanak yang pernah mengalami COVID-19 walaupun tidak ada simptom. Maka ini adalah satu di antara sebab-sebab yang menyebabkan kami menasihati para belia mendapatkan vaksinasi. Ada juga kesan-kesan vaksinasi kepada masyarakat sekiranya para belia diberikan vaksinasi secara menyeluruh. Kita tahu bahawa SARS coronavirus ini very transmissible, sangat-sangat merebak. Tapi kami khawatirkan akan adanya lagi varian-varian yang lain yang boleh menyebabkannya lebih merebak dan boleh menyebabkan lebih berbahaya. Dan di antara varian-varian masa ini adalah Delta, walaupun tidak more dangerous tetapi lebih transmissible. Dengan memberikan vaksinasi kepada golongan belia, diharapkan sedikit sebanyak boleh menyakat atau mengurangkan penyebaran wabak di kalangan masyarakat kita. Dan satu lagi yang penting juga adalah kesan kepada mental dan well-being, kesejahteraan remaja. Para kanak-kanak dan para remaja telah mengalami kesan negatif daripada pandemik ini, sebab mereka tidak lagi education secara berdepanan, sosial mereka terganggu, sports atau kesukanan, dan ini boleh menyebabkan kesan kepada masa hadapan mereka
secara berpanjangan. InsyaAllah dengan vaksinasi para remaja boleh membaliki reverse masalah-masalah kesan negatif daripada pandemik, insyaAllah. Ya. Jadi masih lagi bersama dengan Yang Mulia Puan Dr. Rohayati. Siapakah sebetulnya golongan kanak-kanak dan remaja yang mempunyai risiko lebih tinggi dijangkiti dengan COVID-19 yang teruk ataupun lebih serius lagi ni, Puan Doktor? So perlu ditekankan di sini bahawa ada setengah golongan sekiranya mereka dijangkiti dengan virus SARS corona ini, jangkitan atau penyakit COVID-19 boleh membahayakan nyawa mereka. Dan ini adalah golongan kanak-kanak dan remaja yang mempunyai masalah-masalah perubatan yang sedia ada. Di antaranya adalah golongan belia atau kanak-kanak yang mempunyai penyakit jantung, mempunyai masalah buah pinggang, mempunyai kegagalan buah pinggang, penyakit pernafasan secara teruk seperti severe asthma, penyakit diabetes dan juga morbid obesity atau terlalu berat badan, dan juga para belia dan kanak-kanak yang masalah neurodisability. Dan ini adalah golongan yang kami tekankan akan pentingnya diberikan vaksinasi COVID-19. Baik, ya, Alhamdulillah. Begitulah ya, golongan kanak-kanak dan juga remaja yang mempunyai risiko lebih tinggi dijangkiti dengan COVID-19 ya, yang teruk dan juga lebih serius ini. Jadi jenis vaksin COVID-19 ni, Doktor, ya, apakah yang sesuai untuk kanak-kanak 12 tahun ke atas ini? Dan adakah kanak-kanak berumur 12 tahun ini boleh menerima vaksin Pfizer-BioNTech ini yang sering kita dengarkan dalam sidang media ni? Alhamdulillah, melalui Technical Committee on Vaccine, Kementerian Kesihatan telah mengkaji segala bukti setakat ini, dan hanya vaksin Pfizer-BioNTech telah diluluskan untuk digunakan kepada golongan remaja di atas 12 tahun. Pfizer-BioNTech adalah menggunakan kaedah teknologi bernama messenger RNA. Dan teknologi ini bukan, tidak ada virus, tidak terkandung sebarang virus, dan ianya tidak menyebabkan COVID-19. Tapi teknologi ini akan mengajar badan untuk mengeluarkan antibodi untuk dapat melawan SARS coronavirus dan mengelakkan penyakit COVID-19 kepada seseorang yang menerimanya. Kami telah menerima sumber-sumber bahawa lebih 10 juta golongan belia, lebih ramai lagi golongan dewasa. Ini golongan belia yang telah menerima dengan vaksinasi ini dengan selamat di seluruh dunia, alhamdulillah. Dan vaksin ini telah dikaji secara mendalam dan terperinci secara intensif, alhamdulillah. Fasa ketiga di mana 2,000 belia, lebih 2,000 belia telah diberikan atau telah dikaji yang menunjukkan bahawa keberkesanan mencegah penyakit ini adalah dalam lingkungan 100%, dan juga real life data di mana pengalaman di Israel umpamanya, di mana vaksinasi di kalangan belia dapat mengelakkan penyakit kalangan belia dalam sebanyak 98%, insyaAllah. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita akan kembali bersama dengan Yang Mulia Puan Dr. Rohayati selepas ini, dan bersama dengan Yang Mulia Puan Dr. Siti Rosmawati Haji Mat Yusof, merupakan Pegawai Perubatan Kanan Ketua Perkhidmatan Kesihatan Sekolah-Sekolah Kementerian Kesihatan. Jadi Puan, adakah vaksin Pfizer BioNTech digunakan di negara-negara lain juga ni, Puan? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. So bagi menjawab soalan tadi,
Yang seperti dikatakan oleh Dr. Rohayati tadi, Pfizer-BioNTech ini digunakan sudah berjuta-juta orang. So selain di negara Brunei Darussalam, vaksin ini juga diluluskan untuk digunakan di negara-negara lain. Sekurang-kurangnya ada 70 negara yang telah meluluskan untuk menggunakan vaksin ini, bukan saja di kalangan orang dewasa tetapi juga di kalangan kanak-kanak yang berumur 12 hingga 17 tahun. Jadi contoh-contoh negaranya seperti negara-negara jiran kita ni lah barangkali yang paling dekat di Singapura, Malaysia dan Thailand. So negara-negara lain yang barangkali sedikit jauh dari kita ni adalah seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia dan New Zealand lah di antara negara-negara yang menggunakan vaksin ini. Baik, Alhamdulillah ya. Banyak juga negara-negara luar yang telah pun menggunakan vaksin Pfizer-BioNTech ini ya. Negara jiran kita ni Singapura, Malaysia dan juga Thailand ya. Dan negara-negara yang jauh sedikit tadi juga telah dikongsikan ya, yang juga menggunakan vaksin Pfizer-BioNTech ini. Jadi siapakah ni puan doktor ya yang tidak dibolehkan menerima vaksin Pfizer-BioNTech ini? Dan ingin juga kita ketahui ini, jika anak seseorang itu adalah bekas pesakit COVID-19, adakah masih perlu divaksinasi? Macam mana? Okey. Sebagi mereka yang mempunyai alergik yang teruk ataupun alahan yang teruk terhadap apa jua kandungan ataupun komponen ataupun ingredient dalam vaksin ini, vaksin Pfizer-BioNTech ini adalah tidak dibenarkan untuk mengambil vaksin ini. Golongan kedua yang tidak akan dibenarkan mengambil vaksin ini ialah jika mereka sudah mengambil vaksin ini, diorang dah tahu dia ini sebenarnya ada alahan yang teruk ataupun severe allergic reaction. Jadi diorang tidak akan dibenarkan untuk mengambil vaksin yang kedua. So dua-dua golongan ini akan tidak dibenarkan mengambil vaksin. So bila saya katakan alahan yang teruk ataupun severe allergic reaction di sini adalah reaction yang sangat teruk yang menyebabkan hospitalization ataupun yang memerlukan rawatan dengan menggunakan adrenalin ataupun EpiPen. So selalunya kalau severe allergic reaction ini orang biasanya akan mendapat simptom atau gejala seperti sesak nafas, muka bangkak, bukan saja muka, tekak bangkak di dalam, so jadi menyebabkan sesak nafas, mata, mulut, dan menyebab bangkak dan juga rashes ataupun ruam. So soalan kedua tadi adalah mengenai orang yang sudah mendapat COVID-19 infection, right? So bagi yang mereka sudah mendapat jangkitan COVID-19 ini, masih juga digalakkan untuk mengambil vaksin ini disebabkan tadi tahu pula kalau diorang ni sudah mendapat jangkitan ini, badan seseorang itu ada juga immune response jika diorang terekspos lagi to the virus lagi sekali. Walau bagaimanapun kita ni dah tahu berapa lama diorang punya immunity ini nanti berkekalan dalam badan. So jadinya mereka masih digalakkan sebaik-baiknya untuk mengambil vaksin COVID-19 ini to ensure that they have a proper immunity against the infection in the future. So jika mereka mendapat jangkitan COVID-19 ini, mereka memerlukan gap ataupun masa sebelum diorang dapat mengambil vaksin ini. So diorang gapnya adalah 6 minggu selepas diorang first diagnosed with the jangkitan COVID-19 ini, baru diorang dapat mengambil vaksin ini. Tapi dalam mengambil vaksin ini adalah sangat-sangat digalakkan untuk mengambilnya. Baik, Alhamdulillah ya. Sudah kita dapatkan penjelasan sebentar tadi berkenaan dengan terdapat
keperluan bagi kanak-kanak ini walaupun bekas pesakit COVID-19 telah pun sembuh ya. Jadi lebih banyak benefits ya, kebaikan yang boleh kita dapatkan jika mereka ini diberikan suntikan lagi ya vaksin COVID-19 Pfizer BioNTech ini, Bahira. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita bercakap mengenai dengan kesan sampingan vaksin ini, jadi Puan, adakah terdapat sebarang kesan sampingan vaksin Pfizer BioNTech COVID-19 ini untuk kanak-kanak berumur 12 sehingga 17 tahun, dan bagaimana sebetulnya untuk menguruskan kesan-kesan sampingan ini, Puan Doktor? Silakan. Okay, alright. So dari segi kesan sampingan, kesan sampingannya sebenarnya adalah sama juga dengan orang dewasa, dan juga kesan-kesan sampingan ini adalah selalunya ringan ataupun sederhana sahaja dan akan resolve dalam beberapa hari lah. So jadi kesan-kesan sampingan yang biasanya berlaku adalah seperti bengkak, sakit ataupun kemerah-merahan di tempat suntikan. So jika ada sakit, anak-anak bis kita boleh mengambil ubat penahan sakit ataupun Panadol lah yang biasa kita dipanggil, atau paracetamol. Dan jika ada bengkak atau kemerah-merahan, boleh disimpan cold compression tempat suntikan tadi. Yang penting jangan digaru tempat vaksinasi tersebut. So kesan sampingan lain adalah seperti demam panas, sakit kepala, sakit otot ataupun sakit badan, sakit sendi. So jika ini berlaku, kesan sampingan ini berlaku, anak ada boleh mengambil ubat penahan sakit ataupun Panadol. Dan juga kesan sampingan yang sering berlaku adalah merasa penyakit tanding ngalih ataupun tired and lethargy. So ni di-advise saja, dinasihatkan untuk mereka ni berehat. So seperti saya katakan tadi, kesan-kesan sampingan ini sebenarnya selalunya adalah ringan dan ataupun sederhana. Walau bagaimanapun, jika ianya makin teruk ataupun berpanjangan, sebaik-baiknya kita bawa anak bis kita berjumpa dengan doktor di pusat-pusat kesihatan yang berdekatan. Seperti saya katakan tadi juga pasal alergik. So alergik ini jarang berlaku, tapi ia boleh berlaku. So again, kalau orang severe allergic reaction dengan simptom-simptom yang saya katakan tadi, sesak nafas, bengkak muka dan sebagainya, sebaik-baiknya bis kita mendapat rawatan perubatan dengan segera dengan mendial 991 lah. Tapi jarang lah, insya-Allah jarang berlaku. Ya, baik, alhamdulillah. Ya, itulah tadi kita dengarkan berkenaan dengan kesan sampingan vaksin Pfizer BioNTech COVID-19 ini memang ada. Ya. Tetapi alhamdulillah dapat ditangani nanti dengan ubat-ubatan yang diberikan, Panadol, paracetamol dan juga beberapa ubat-ubatan lainnya ya. Jadi kita berbalik semula kepada Yang Mulia Dr. Rahayati ini. Baik, Doktor ya, mungkin boleh menjelaskan vaksin COVID-19 ini mempengaruhi, bolehkah ia mempengaruhi organ-organ penting dalam tubuh badan kita ni, sebagai contoh jantung kita ni. Doktor, silakan. Ya, terima kasih. Perlu ditekankan di sini bahawa secara umumnya vaksin COVID-19 adalah suatu vaksin yang menyebabkan kesan-kesan sampingan yang ringan, di mana telah diberikan kepada berjuta-juta para belia dan remaja dan dewasa di seluruh dunia. Setelah diberikan berjuta-juta remaja dan dewasa muda, maka telah terlihat sedikit increase atau peningkatan sedikit jumlah para belia dan orang lelaki dewasa terutama sekali yang telah menerima mRNA vaksin secara amnya pada radang atau radang pada otot jantung dan radang pada kulit jantung. Ini merupakan satu gejala yang sangat ringan biasanya yang telah direport atau diterima, yang telah terjadi pada siapa yang menerimanya, tapi sangat-sangat jarang berlaku. It's very rare dan akan reda dengan sendirinya dan simptom-simptomnya sangat ringan.
dan telah dikaji di negeri-negeri yang telah ramai penduduk atau penduduk remaja diberikan vaksinasi secara menyeluruh seperti Israel, seperti USA, di mana kadar fenomenon ini berlaku adalah kira-kira 3 hingga 7 ke 100,000 yang telah divaksinasi dan semuanya pulih dan biasanya hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari dengan waktu yang singkat. Tetapi apabila dibandingkan dengan jangkitan COVID-19, jangkitan COVID-19 menyebabkan masalah paru-paru yang teruk, yang boleh menghancurkan paru-paru, menyebabkan severe pneumonia, kematian, dan juga dengan secara direct SARS coronavirus boleh menyebabkan radang jantung, di mana kadar radang jantung yang disebabkan oleh virus SARS corona ini adalah jauh lebih tinggi dan jauh lebih teruk dalam lingkungan 3 ke 4 kali ganda. Ada sumber mengatakan lebih daripada itu, di mana jangkitan COVID-19 boleh menyebabkan radang jantung juga yang lebih parah. Jadi sekiranya benefit dan risk kami telah dipertimbangkan bahawa pemberian vaksinasi jauh lebih bermanfaat dan berfaedah. Iya. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Puan Dr. Rohayati. Dan kita beralih kepada Yang Mulia Puan Dr. Siti Rosmawati. Bercakap dengan remaja-remaja yang diberikan vaksin ini, adakah perlu remaja-remaja ini yang diberikan vaksin ini mempunyai Bruhams ya sebelum divaksinasi ini, Puan? Okay, terima kasih. So bagi sesiapa sahaja yang ingin mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini, it is mandatory mesti sebenarnya mendapatkan Bruhams. So bagi mereka ataupun kanak-kanak yang belum mempunyai Bruhams ini, sebaik-baiknya ibu bapa mendaftarkan mereka dengan segera supaya nanti sudah ada perjanjian atau pada hari vaksinasi tersebut semuanya dapat berjalan dengan lancar. So semua dokumen penting sudah sedia. Baik, Alhamdulillah ya. Jadi sedikit tidak tertangkap sebentar tadi. Ya. Mungkin boleh diulangi ya di bahagian terakhir tadi. Yang saya katakan tadi adalah memastikan semua dokumen yang diperlukan bagi proses vaksinasi pada hari vaksinasi yang akan diberikan nanti supaya lengkap dan tersedialah. Supaya nanti masa hari vaksinasi itu semuanya dapat berjalan dengan lancar. Baik, jadi maksudnya dokumen-dokumen diperlukan ya untuk mendapatkan vaksinasi tersebut. InsyaAllah sebaik-baiknya nanti kita ni mendapatkan ya vaksin COVID-19 ini. InsyaAllah ya kita akan memulakan program vaksinasi bagi remaja 12 tahun ke atas ini ya, Doktor ya. Terakhir nih sebelum kita berpisah, mungkin boleh memberikan saranan kepada para ibu bapa, penjaga mengenai dengan kepentingan ya anak-anak mereka untuk mendapatkan vaksin ini. Kita mulakan bersama dengan Yang Mulia Dr. Rohayati terlebih dahulu. Terima kasih. Perlu saya ingatkan, apabila populasi dewasa telah diberikan vaksinasi, maka jangkitan kuman SARS coronavirus ini akan beralih kepada golongan yang tidak divaksinasi. Dan ini termasuk golongan yang remaja. Walaupun belia atau remaja mengalami gejala yang ringan, akan tetapi mereka juga boleh mengalami infection yang serius, hospitalization dan juga kematian. Vaksinasi COVID-19 adalah satu di antara kaedah kita mengembalikan kehidupan sebelum pandemik, di mana anak-anak kita diharapkan boleh kembali ke sekolah, kembali ke masyarakat, bersukan. Dengan ini adalah untuk kesejahteraan
mental, kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Kementerian Kesihatan telah meneliti evidence di mana telah mensyorkan vaksinasi ini dari segi keselamatannya, keberkesanannya. Kami tahu bahawa evidence-nya adalah robust dan saya sarankan kalau nak disihatkan ibu bapa untuk anak-anak mereka menerima vaksinasi COVID-19. Iya, kalau daripada Dr. Siti Rosmawati sendiri secara ringkas, kita ada lebih kurang 2 minit saja lagi ni untuk berkongsi sedikit saranan. Silakan, Doktor. Okay, terima kasih. So sama je lah dengan apa yang Dr. Royhati katakan tadi. I would like to urge all parents, bukan saja parents tapi juga kanak-kanak yang atau remaja yang berumur di antara 12 hingga 17 tahun itu untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Jangan takut, insya-Allah ianya dapat melindungi diri kita ni, bukan saja diri orang yang bervaksin ini tetapi juga orang-orang yang dapat mendapatkan vaksin ini seperti adik-adik ketani, anak-anak damit ketani yang lain. So mereka dapat dilindungi jika ramai orang yang mengambil vaksin COVID-19 ini. Selain itu dapat meningkatkan lagi sasaran vaccination coverage kita ni kepada 70 ke 80%, dan seperti yang Dr. Hayati katakan, dapatlah ketanian ni bersekolah, anak-anak bersekolah, ya, beriadah dan sebagainya, melawat ahli keluarga yang lain, dan apalagi aktiviti-aktiviti lainlah yang kita dapat lakukan sekarang ni, insya-Allah. Ya, baik. Ribuan terima kasih. Kita ucapkan buat Yang Mulia Dr. Siti Rosmawati, ya, Haji Muhammad Yusof, yang mana merupakan pegawai perubatan kanan Ketua Perkhidmatan Kesihatan Sekolah-Sekolah Kementerian Kesihatan. Begitu juga Yang Mulia Dr. Hayati Haji Muhammad Talib, ya, konsultan kardiologis pediatrik Ketua Perkhidmatan Pediatrik Kementerian Kesihatan, yang bersama kita pada pagi ini membawakan segmen wawancara secara virtual program vaksinasi COVID-19 bagi remaja 12 tahun ke atas. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Ya, alhamdulillah baik, tadi ya. Alhamdulillah, ya. Kita mengikuti segmen kesihatan dan kita ni maukan memastikan anak kita ni divaksinasi, dan ini akan membantu melindungi semua ahli keluarga, sahabat anda dan saudara mara. Dan insyaAllah kita akan mengikuti satu lagi segmen wawancara yang kita bawakan nanti pada sekitar jam 9.40 pagi. Ia berkenaan dengan ASEAN Business and Investment Summit 2021. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.